Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang saya kasihi lagi dirahmati Allah? Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi kita dalam video yang terbaru, iaitu bidang fiqh tingkatan 5. InsyaAllah kita akan meneruskan siri ketiga, sebagaimana yang telah Ustazah janjikan, tentang isu-isu perkahwinan. Itu berkaitan dengan poligami, hadanah dan anak angkat. Sebelum kita teruskan, marilah kita ulang kembali atau kita mengingatkan kembali standard pembelajaran kita, di mana itu antara objektif yang ingin kita capai hari ini. Anak-anak dapat menerangkan isu-isu perkahwinan yang berkaitan dengan poligami, hadanah dan anak angkat. Kerana sebelum ni kita dah berbincang berkaitan dengan iddah, rujuk dan nusyuz. Hari ini kita teruskan dengan poligami, hadanah dan anak angkat. Jadi apa harapan kita? Kita dapat merumuskan indikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat ataupun tidak mengikut undang-undang Islam. Dan seterusnya, kita berazam untuk membina keluarga bahagia yang istiqamah insya-Allah mengikut syariat Islam. Isu-isu dalam perkahwinan berkaitan dengan poligami, hadanah dan anak angkat. Yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan poligami. Bila sebut poligami ni memang sesuatu yang agak sensitif lah kan. Pertama sekali bagi kaum wanita ataupun orang perempuan. Apa maksud poligami? Poligami ialah amalan beristeri lebih daripada seorang isteri. Maksudnya tidak melebihi 4 orang dalam satu masa. Sama ada kahwin 2 atau kahwin 3 atau kahwin 4. Tidak lebih dari 4 orang dalam satu masa. Hukum poligami ni harus, harus. Tapi adalah syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi agar tidak menganiaya mana-mana pihak. Kita lihat pula dalam spektrum ilmu, apakah kelayakan untuk seorang lelaki itu berpoligami? Adakah semua lelaki layak berpoligami? Tanda tanya. Tidak, syarat ataupun kelayakan untuk seorang lelaki berpoligami, yang pertama tak lebih 4. Maksudnya kalau dia dah berkahwin dengan 4 orang isteri, haram baginya berkahwin dengan isteri yang kelima. Kecualilah jika berlaku kematian atau perpisahan dengan salah seorang isteri yang 4 orang tadi. Seterusnya syarat yang kedua ataupun kelayakan yang kedua adalah boleh berlaku adil. Mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari aspek lahiriah, dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal. Perkara-perkara yang zahir lah. Berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perasaan, tentulah sesuatu yang tidak dapat dikawal. Tapi walau bagaimanapun, berkaitan dengan zahiriah, berkaitan dengan pakaian, tempat tinggal, giliran, bermalam dan sebagainya, mestilah adil. Dan yang ketiga, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir kita dah faham, berkaitan dengan perkara yang zahir lah kan. Makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Begitu juga dengan nafkah batin, hubungan kelamin antara suami isteri. Maka kalau suami tadi ada masalah untuk memberi nafkah zahir atau nafkah batin, maka tidak layak untuk dia berpoligami, kerana kemungkinan besar ia akan berlaku kezaliman atau penganiayaan terhadap mana-mana isterinya. Baiklah, hikmah berpoligami. Poligami ni ada kebaikan dia. Setiap perkara yang disyariatkan oleh Islam pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya. Yang pertama, poligami ni dapat menyambung keturunan, terutama sekali bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki cahaya mata atau zuriat. Jadi jika dibenarkan ataupun sekiranya dipersetujui suami nak berkahwin lain untuk menyambung keturunan, insya-Allah itulah jalannya. Selain daripada mengambil anak angkat, suami boleh berpoligami. Tapi sebaiknya berbincanglah dengan pihak isteri supaya tidak berlaku pergaduhan dan lain-lain yang akan menyusahkan kedua-dua pihak. Yang kedua, dapat membela anak yatim dan kaum wanita, terutama sekali janda yang kematian suami. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada melakukan maksiat. Mungkin ada di kalangan lelaki ataupun suami tadi yang dia tidak cukup dengan isteri yang seorang, ataupun mungkin isterinya ada masalah kesihatan yang tidak dapat memberi layanan kepada pihak suami. Itu adalah salah satu
cara untuk mengelakkan suami daripada melakukan maksiat, dosa atau zina di luar, maka jalan yang dibenarkan atau diberikan oleh Islam adalah melalui poligami. Dan seterusnya untuk menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekiranya poligami tadi mengikut syariat, maka pastilah kebahagiaan yang menunggu. Tapi sebaliknya, sekiranya tidak mengikut syariat, tidak adil ataupun tidak memberi, tidak mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin, akan menganiaya isteri atau isteri-isterinya nanti tadi, maka akan menyebabkan masalah. Jadi sekiranya ikut peraturan, insya-Allah akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apatah lagi sekiranya tujuannya untuk membantu golongan wanita yang dalam kesempitan, yang memerlukan pembelaan anak-anak yatim dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula poin kedua atau isu kedua dalam isu-isu perkahwinan, iaitu hadanah. Hadanah. Apakah itu hadanah? Iaitu hak penjagaan anak yang masih kecil, yang belum berupaya untuk menguruskan dirinya. Yang kecil itulah kan yang jadi masalah, sama ada nak dipelihara oleh ibu atau ayahnya apabila berlaku perceraian. Hak ataupun penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk mengurus dirinya. Kalau ikut dalam syariat Islam, sudah pastilah ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinan dibubarkan. Namun terdapat sebab-sebab tertentulah yang boleh menyebabkan hak ibu tadi terbatal. Asasnya mesti ibu. Apatah lagi kalau anak-anak itu masih kecil, sangat memerlukan perhatian, dan orang yang paling rapat yang mampu memberi perhatian, didikan, bimbingan, tunjuk ajar kepada seorang anak tentulah ibu. Dan kita tak nafikan bapa juga mampu. Tapi apatah lagi kalau anak tu yang masih kecil, maka sudah pastilah ibu lebih layak. Namun sekiranya ada hal-hal tertentu, jagaan tadi tu akan diberikan kepada pihak lain. Saya ringkaskan ke sini sedikit beberapa sebab di mana wanita tu hilang hak jagaan tadi, hadanah. Yang pertama, sekiranya perempuan tu berkahwin dengan seorang yang tidak mempunyai pertalian dengan kanak-kanak itu. Kalau seorang ibu tu dia dah berkahwin lain, maka hak penjagaan itu, apatah lagi yang dikahwini itu lelaki itu tidak ada kaitan dengan kanak-kanak tersebut, maka boleh hilang hak untuk dia menjaga anak. Yang kedua, jika kiranya perempuan atau ibu tadi berkelakuan buruk, melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang sangat mengaibkan, maka hak penjagaan anak itu juga boleh gugur. Ini sebab kenapa? Kerana tidak mahu memberi kesan yang tidak baik kepada kanak-kanak tadi. Dan seterusnya, jika perempuan itu murtad, maka automatik hak penjagaan itu kembali kepada bapa ataupun orang-orang yang seterusnya. Sekiranya perempuan itu menganiaya kanak-kanak itu, jika berlaku penderaan dan sebagainya terbukti, maka hadanah tadi juga akan gugur kepada ibu. Jadi Islam tu sangat-sangat menjaga hak seorang kanak-kanak demi kebahagiaan dan juga keselamatan kanak-kanak tersebut. Putusan hadanah ni diputuskan oleh mahkamah sebenarnya dan sekiranya si ibu didapati hilang hak ataupun kelayakan untuk menjaga anak tersebut, maka dia akan berpindah kepada beberapa orang lah, mengikut susunan. Mengikut susunan. Antaranya yang pertama sekali ialah nenek sebelah ibu lah. Nenek sebelah ibu. Mungkin kalau ada lagi di atas-atasnya, tapi biasanya kalau nenek moyang lagilah dah tak larat nak jaga. Seterusnya bapa. Nenek sebelah bapa hingga ke atas. Kiranya nenek sebelah bapa tak mampu, kakak atau adik-beradik perempuan yang seibu sebapa. Kemudian sekiranya tak ada, kakak atau adik perempuan yang seibu. Atau kakak atau adik perempuan yang sebapa. Habis dah ranking kakak tadi, tak ada anak perempuan pula daripada kakak. Maksudnya anak saudara. Sekiranya anak saudara tu lebih berumur daripada kanak-kanak yang nak dijaga tadi. Kalau sama-sama kanak-kanak, tak adalah kan. Macam mana kanak-kanak nak jaga seorang kanak-kanak. Itu juga anak perempuan daripada kakak tadi kan, seibu sebapa, ataupun yang seibu dan seterusnya yang sebapa. Dan akhir sekali dia boleh turun kepada ibu saudara. Mula dengan sebelah ibu, kemudian sebelah bapa. Nampak cantik sangat Islam susun kan hak penjagaan ataupun yang disebut sebagai hadanah. Baiklah, seterusnya tajuk kita ataupun isu kita yang ketiga adalah anak angkat. Maksud anak angkat ialah anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri.
tapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okay, maksudnya anak orang lain yang dipelihara macam anak kita sendiri, tetapi tidak ada hak lah seperti anak kandung. Hukumnya harus untuk mengambil anak angkat ataupun memelihara anak orang lain sebagai anak angkat. Okey, baik. Sekarang kita lihat hak. Hak antara anak kandung dan anak angkat. Kita lihat dulu hak anak kandung. Hak anak kandung dari segi nafkah dan kewajipan. Anak kandung berhak. Dari segi harta hibah, anak kandung berhak. Harta wasiat juga berhak. Harta pewarisan atau harta pusaka juga anak kandung berhak. Wali dalam perkahwinan juga anak kandung berhak. Begitu juga nasab. Nasab boleh dibintikan kepada bapa kandungnya. Tetapi anak angkat, ada 3 bahagian yang berhak, yang 3 bahagian lagi tidak. Dia berhak, anak angkat juga berhak mendapat nafkah dan juga kebajikan. Anak angkat juga berhak untuk mendapat harta hibah sekiranya bapa ibu angkatnya tu memberi harta kepadanya semasa masih hidup, dan juga wasiat. Tapi wasiat kita faham tak boleh lebih daripada 1/3. Okey, 3 tadi anak angkat berhak. Tapi lagi 3 seperti harta pusaka, faraid, wali dalam perkahwinan dan juga nasab, tak boleh dibin atau dibentikan kepada bapa angkat. So ada 3 perkara yang tidak ada hak bagi anak angkat, iaitu pewarisan, harta pusaka, wali dalam perkahwinan dan juga nasab atau membinkan. Haram untuk seorang bapa angkat membinkan anak angkat itu kepada namanya. Okey, tak boleh dinasabkan kepada keturunannya. Kita kena meraihkan bahawa anak itu sebenarnya keturunan lain, dan mungkin ada hak anak tersebut daripada harta pusaka bapa kandungnya. Implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam. Okay, apakah implikasinya? Tak ikut undang-undang, tak ikut peraturan. Okey, yang pertama, sekiranya pasangan tu berkahwin di luar, contohnya berkahwin di Thailand, bukan di Malaysia, tak mengikut undang-undang, maka dia boleh didenda lah. Pasangan tu boleh didenda jika disabitkan dengan kesalahan berkahwin tanpa mengikut saluran yang betul. Okey, ikut negeri masing-masing lah, sebab dia ada perbezaan ikut negeri. Yang kedua, implikasi atau kesannya pasangan tu terpaksa dipisahkan sekiranya perkahwinan itu didapati tidak sah mengikut syarak. Yang ketiga, implikasi dia ni memberi kesan kepada isteri, di mana apabila isteri tidak mempunyai dokumen yang sah, tidak ada sijil perkahwinan yang sah, jadi sukar bagi isteri untuk membuat tuntutan. Tuntutan seperti hadanah, harta pusaka dan sekiranya berlaku kematian di pihak suami. Terusnya yang keempat, kesukaran untuk mendaftarkan kelahiran anak. Bila nak daftarkan kelahiran anak, mesti ada sijil nikah yang sah. Sekiranya tidak ada sijil nikah yang sah, maka sukar untuk mendaftarkan kelahiran anak. Jadi anak tu tak ada sijil kelahiran, akan menjadi masalah kepada anak tu nantilah, sehingga besar untuk bersekolah dan lain-lain. Maka kena ikutlah peraturan mengikut negeri masing-masing. Kita dah nampak apa kesan-kesan atau implikasi sekiranya tidak mengikut undang-undang. Sedikit tambahan, Ustazah nak terangkan sedikitlah. Apabila disebut bahawa pengurusan pernikahan seluruh Malaysia ni tertakluk kepada Akta Enactment dan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, maka kita kena faham apa itu Akta, apa itu enactment dan apa itu ordinance. Secara ringkasnya, Akta ialah undang-undang, undang-undang tentang sesuatu hal yang telah digubal. Undang-undang tentang sesuatu hal yang telah digubal, dibahas, diwartakan dan diluluskan di Dewan Rakyat. Akta diluluskan di Dewan Rakyat, iaitu Parlimen. Yang kedua, enactment. Enactment ni undang-undang yang digubal, dipinda, dibahas di Dewan Undangan Negeri di negeri-negeri semenanjung dan Sabah selepas kemerdekaan. Bila digubal tu di negeri-negeri semenanjung dan Sabah selepas kemerdekaan tu disebut enactment. Dan yang ketiga, ordinance, di mana undang-undang tu digubal, dipinda, dibahas dalam Dewan Undangan Negeri ataupun DUN di Sarawak serta Sabah sebelum kemerdekaan. Kalau yang sebelum kemerdekaan tu di Sabah Sarawak disebut ordinance. Okey, insya-Allah semoga ada manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada Ustazah sendiri. Oh ya, jangan lupa saudara sediakan Google Form. Ada Google Form di ruangan description. Habis menonton video, anak-anak boleh menjawab soalan-soalan dalam Google Form tersebut untuk mengukuhkan
kefahaman dan ingatan kita tentang tajuk yang kita bincang hari ini, iaitu isu-isu perkahwinan tanpa poligami. Kita telah berbincang tentang hadanah dan juga anak angkat. Okey, semoga bermanfaat. InsyaAllah jangan lupa like dan subscribe ya, dan share video ini kepada rakan-rakan anda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.